Assalamualaikum, saya Fatina. Saya ingin menunjukkan cara untuk memasak salah satu makanan atau kuih tradisional Malaysia yang bertemakan masakan Melayu, iaitu kuih buah Melaka atau nama popularnya kuih onde-onde. So, mari kita buatkan. Bahan-bahan: 5 helai daun pandan yang dikisar dengan air, 8 sudu besar tepung pulut dan 2 sudu besar tepung beras, gula Melaka yang dipotong kecil-kecil, 1 cawan kelapa parut yang digaul dengan garam. Bancuh tepung pulut dan tepung beras dengan air daun pandan sedikit demi sedikit sehingga adunan boleh dikentil dan tak melekat di tangan. Kemudian panaskan air sehingga mendidih. Ambil adunan sedikit dan uli sehingga menjadi bulat kecil. Kemudian lepilkan dan masukkan gula Melaka yang dipotong kecil-kecil ke dalam adunan kecil tersebut. Dan uli semula menjadi bulat dan masukkan ke dalam air yang mendidih. Masukkan semua kuih ke dalam air yang direbus panas-panas. Kemudian keluarkan kesemua kuih yang direbus dan salut setiap kuih dengan kelapa parut. Ini adalah cara yang pertama, iaitu dengan menggunakan sudu untuk salut setiap kuih. Dan ini adalah cara yang kedua. Kemudian letakkan kesemua kuih ke atas pinggan hidangan dan susun dengan kemas dan tada, dah siap. Kuih onde-onde boleh didapati di mana? Onde-onde ataupun kuih buah Melaka ini boleh didapati di banyak negara termasuk Indonesia dan juga Malaysia dan juga negara Brunei Darussalam. Apakah perbezaan kuih onde-onde dan kuih buah Melaka? Onde-onde ataupun kuih buah Melaka adalah lebih kurang sama. Cuma perbezaannya adalah onde-onde menggunakan gula kabung dan buah Melaka menggunakan gula Melaka. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Faizal dengan YDB DB190669. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasak ayam masak lemak cili padi. Okey, ini bahan-bahannya. Pertama, kita perlukan 3 ketul ayam. Seterusnya 8 biji cili hijau. Seterusnya serai, santan. Dan masukkan cili, kunyit hidup. Lepas tu kita isi sedikit air. Lepas dah isi sedikit air tu kita blend sehingga dia hancur. Okey, dah blend kita hidupkan api. Okey lah, hidupkan api. Kita letaklah first bahan yang kita dah blend tadi tu. Lepas dah letak tu kita letak serai. Dah letak serai, dah kacau-kacau. Kita letak santan. Okey, letak santan secukupnya. Dah letak santan tu, kita kacau lagi sekali. Kacau. Dah letak selepas dah kacau tu, kita isi sedikit air, 1 cawan atau 1,5 isi sehingga kita rasa macam dah okey. Lepas dah isi semua tu, kita letak garam secukupnya. Lepas dah letak garam tu, kita letak gula pula. Lepas letak gula, kita letak ayam. Okey, kita letak 3 ketul tadi tu. Okey, dah letak, kita kacau. Lepas dah kacau, kita biarkan dia untuk dalam setengah jam macam tu. Kita tunggu sampai dia masak. Okey, bila dah masak, kita bolehlah angkat. So, firstly kita kenalah tutup api kan. Dah tutup api, kita ambil pinggan, kita letaklah
ayam dan kuah tadi tu kat dalam pinggan. Okay, letak. Okay, lepas dah letak tu, nak bagi nampak cantik sikit, kita letak cili. Tada! Okay, dah siap. Okay. Dah siap, kita bolehlah hidangkan makanan kita dengan nasi. Apakah asal-usul masak lemak cili api? Okay, so asal-usul ayam masak lemak ni, dia sejenis makanan Melayu yang mempunyai asal-usul tradisi Nusantara dalam proses pembuatannya. So, ayam masak lemak ni, dia terkenal dekat antara negara rumpun Melayu. Contohnya macam Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura. And kalau masa time nak buat ayam masak lemak ni, tanpa bahan pertama dia ialah santan. Tanpa santan, makanan ni takkan terjadi. So itu je sahaja dari sini. Daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Humaira binti Abdul Rahman. Hari ini saya nak ajar macam mana kita nak proses pembuatan dodol, iaitu kuih tradisional masyarakat Melayu. Okey, mula-mula sekali kita masakkan 3 cawan gula pasir, setengah kilo gula merah, daun pandan dan juga 3 cawan air. Kita masakkan, lepas tu kita ketepikan. Okey, yang ni adalah tepung pulut setengah kilo dan juga kita kaulkan dengan 1 liter santan. Ataupun kalau kita pakai santan kotak kara ni, kita boleh guna yang besar. Kemudian kita gaul-gaulkan je. Gaul sampai dia dapat tekstur macam ni. Kalau rasa macam pekat sangat, kita boleh tambahkan air. Okey, ini tekstur dia. Boleh tambah air kalau terasa pekat. Okey, lepas tu kita masukkan air gula tadi yang kita dah masak, yang dah sejuk dan kita dah tapis. Okey, dan masukkan santan dan tepung pulut tadi. Okey, tanpa membuka api, kita kacau dulu dua bahan ni jadi sampai dia sebati. Kita kacau sampai dah sebati, baru kita buka api. Okey, ini on the way dia dah nak jadi pepejal. So kita kena keep on gaul dia. Okey, ni selepas 15 minit kita kacau. Okey, ni after setengah jam. Kita gaul je. Jangan stop gaul sampailah dia jadi betul-betul pepejal macam the original dodol. Okey, bila dah jadi macam ni, nak bagi dia nampak cantik, kita letakkan sikit dalam 2 sudu margarin ataupun plantar pun boleh. Kita gaul dia. Okey, macam mana kita nak tahu dia dah masak ke belum? Bila kita gaul-gaul tu, bila kita angkat, dia punya tekstur tu dia tak jatuh. Macam ni, bila kita letak ni dia tak jatuh. So maksudnya dia dah ready. Dan boleh kita letak dalam bekas ataupun dalam plastik. Lagi lama kita kacau, lagi jadi pepejal. Selamat mencuba. Apa pendapat kamu mengenai dodol? Dodol merupakan manisan tradisional bagi masyarakat Melayu yang amat popular di Malaysia. Ia berasaskan bahan utamanya iaitu santan, gula melaka dan juga tepung pulut. Manisan ini tidak seharusnya dilupakan oleh generasi muda kerana ianya relevan sepanjang zaman.